Ini senarai 7 Menteri Muhyiddin yang tak guna. Kerana kereta api bercium, akhirnya Tajudin dipecat. Tajudin dipecat, akhirnya Ahmad Maslan bersuara. Kerajaan darurat bakal ditubuhkan. Seorang pemimpin UMNO menyenaraikan 7 menteri kebanyakannya dari Bersatu yang didakwanya gagal memainkan peranan serius ketika negara berdepan wabak penyakit berbahaya. Menurut Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Razlan Rafi'i berkata, menteri terbabit dilihat gagal berfungsi secara berkesan bagi menangani wabak berkenaan. 7 menteri itu ialah antara menteri yang dilihat gagal berfungsi ialah Menteri Luar Bandar, Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, Rina Harun, Menteri Pendidikan, Razi Jidin, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Nancy Shukri, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zuraida Kamarudin, Menteri Dalam Negeri, Hamzah Zainuddin dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Azmin Ali. Mengenai Nancy, Razlan berkata, dia ingin tahu kenapa menteri terbabit berlepas tangan apabila ada kluster di kementerian berkenaan selain mendakwa Ahli Parlimen Batang Sadung itu tidak turun padang. Kata Razlan, Nancy sepatutnya melihat sendiri pelaksanaan gelembungan pelancongan secara dekat dan memantau keadaan berkenaan, bukannya berpeluk tubuh ketika banyak isu timbul seperti di Genting Highlands. Bukankah ini di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan? Katanya dalam kenyataan. Berkenaan Azmin pula, Razlan mendakwa Ahli Parlimen Gombak itu berdiam diri ketika banyak kilang dikesan mencatatkan kes wabak penyakit berbahaya. Kenapa tak turun sendiri melihat keadaan apabila pergi ke Arab Saudi? Mana duit bawa masuk negara? Kenapa pentingkan gambar mengelap lantai daripada tanggungjawab membawa pelaburan ke dalam negara? Katanya merujuk kepada lawatan rasmi Azmin ke luar negara. Mengenai Hamzah pula, Razlan menyalahkan Ahli Parlimen Larut itu sebagai gagal memastikan penguatkuasaan prosedur operasi standard secara berkesan. Banyak sangat kluster kayangan yang langgar SOP tapi tindakan diambil jadi bahan dawat rakyat, katanya. Tambah Razlan, apabila Perdana Menteri Muhyiddin Yassin gagal memakai pelitup muka, Hamzah yang juga Setiausaha Agung Bersatu gagal memastikan pihak berkuasa mengambil tindakan, sedangkan rakyat biasa dikenakan denda beribu ringgit jika mengingkari peraturan tersebut. Razlan turut menyalahkan Abdul Latif atas kegagalan ketua-ketua kampung di seluruh negara menggalakkan orang ramai mendaftar untuk mendapatkan pencegah. Zuraida pula dikaitkan dengan kegiatan NGO penggerak negara yang didakwa Razlan lebih diutamakan bekas naib Presiden PKR itu berbanding membantu rakyat berdepan ancaman wabak penyakit berbahaya. Kenapa tidak melihat setiap sen yang dibelanjakan oleh NGO itu sepatutnya digunakan untuk membantu mendaftarkan orang ramai untuk pencegahan? Katanya. Tidak ketinggalan disentuh Razlan ialah salah seorang Menteri Kabinet Muhyiddin Yassin iaitu Razi yang didakwa sehingga kini gagal menguruskan pengagihan komputer riba kepada pelajar. Masalah murid-murid masih tidak selesai, katanya. Dalam pada itu Razlan berkata Muhyiddin sepatutnya bertindak sebagai ketua kerajaan yang berkesan dengan mengarahkan setiap kementerian berganding bahu dalam krisis wabak penyakit berbahaya. Setiap kementerian mesti diarahkan memberi fokus kepada krisis wabak penyakit berbahaya. Duit negara semakin habis, bajet pembangunan habis diedarkan. Apa gunanya projek-projek diagihkan sekarang sedangkan ancaman wabak penyakit berbahaya tidak selesai, katanya. Perkhidmatan Ahli Parlimen Pasir Salak Tajudin Abdul Rahman sebagai pengerusi bukan eksekutif Prasarana Malaysia Berhad ditamatkan berkuat kuasa serta-merta. Perkara itu dinyatakan dalam sepucuk surat yang ditandatangani Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz. Menteri Keuangan diperbadankan adalah pemegang saham tunggal Prasarana yang memiliki banyak rangkaian pengangkutan awam Malaysia. Ini termasuk laluan LRT Kelana Jaya yang menyaksikan kemalangan pada hari Isnin selepas 2 tren LRT bertembung mengakibatkan 64 orang dikejarkan ke hospital, 6 daripadanya dalam keadaan kritikal. Dimaklumkan bahawa Menteri Keuangan telah bersetuju agar perkhidmatan YB Datuk Seri sebagai pengerusi bukan eksekutif Prasarana Malaysia Berhad ditamatkan berkuat kuasa serta-merta, tulis surat yang dialamatkan kepada Tajudin itu. Ketika dihubungi, jurucakap Kementerian Keuangan mengesahkan surat itu. Perkembangan ini hadir ketika Tajudin mendapat kecaman susulan kenyataannya ketika mengendalikan sidang media mengenai kemalangan LRT baru-baru ini. Tajudin dipetik oleh Malay Mail sebagai berkata bahawa dia belum menerima surat penamatan perkhidmatan itu. Belum. Mahu tamatkan, tamatkanlah. Apa isunya? Apa isunya? Kalau mahu tamatkan, tamatkanlah. Terima kasihlah. Saya boleh buat kerja lain, katanya.
Selasa lalu, ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai situasi di lokasi kemalangan LRT berkenaan, Tajudin berkata, normal, hanya dua tren bersama, saling bercium dan kemudian ketawa kecil. Selain itu, kenyataan Tajudin ketika menjawab soalan mengenai ketiadaannya di tempat kejadian pada malam selepas kemalangan berlaku turut mendapat kritikan di media sosial. Kebanyakannya tidak senang dengan kenyataan first thing in the morning yang dibuatnya. Tajudin menjelaskan bahawa dia tidak pergi pada malam kejadian kerana dia baru saja selesai mesyuarat dan ingin bersiap untuk mendapatkan dos kedua pencegahan wabak penyakit berbahaya. Cara Tajudin mengendalikan sidang media itu kemudiannya mengundang gesaan agar dia berundur daripada prasarana. Setakat 7.30 malam 26 Mei, petisyen yang menggesa pemecatan Tajudin mendapat lebih 130,000 penandatangan. Polis juga sedang menyiasat Tajudin kerana tidak memakai pelitup muka ketika sidang media itu. Menteri Keuangan mempunyai hak dan kuasa untuk menamatkan kontrak penjawat di bawah agensi dan anak syarikatnya sekiranya didapati perlu ditamatkan. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, jawatan lantikan sama ada pengerusi eksekutif atau bukan eksekutif bukan bersifat kekal. Justru beliau menasihatkan Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman yang ditamatkan jawatannya sebagai pengerusi bukan eksekutif Prasarana Malaysia Berhad agar tabah dan mendoakan yang terbaik. Jawatan yang dipegang seseorang atas lantikan politik hanyalah bersifat sementara dan mana-mana menteri berhak menamatkan kontraknya. Dalam kes Tajudin, Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berhak melakukan tindakan sedemikian. Katanya yang dipetik mengulas mengenai perkara itu menerusi Facebooknya. Tajudin menerima surat daripada Menteri Keuangan yang menamatkan perkhidmatannya sebagai pengerusi bukan eksekutif prasarana berkuat kuasa serta-merta. Perkara itu disahkan jurucakap media Kementerian Keuangan susulan tersebarnya sepucuk surat penamatan kontrak ahli Parlimen Pasir Salah itu. Dalam surat bertarikh 26 Mei 2021 yang ditandatangani Tengku Zafrul, tiada dinyatakan alasan penamatan kontrak Tajudin. Dimaklumkan bahawa Menteri Keuangan diperbadankan telah bersetuju agar perkhidmatan YB Datuk Seri sebagai pengerusi bukan eksekutif prasarana ditamatkan berkuat kuasa serta-merta, kata surat itu. Bagaimanapun umum mengetahui, Tajudin dikritik hebat selepas dilihat tidak serius dan berjenaka semasa mengendalikan sidang media berhubung kemalangan tren LRT Kelana Jaya di stesen KLCC semalam. Menurut Ahmad, setiap jawatan dalam politik hanya sementara, tetapi apa juga jawatan yang dilantik paling lama mungkin 22 tahun dan boleh jadi 22 bulan. Beliau berharap ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu bersabarlah dalam menghadapi dugaan serta mendoakan yang terbaik bagi kedua-dua pihak. Untuk rekod, Tajudin dilantik pengerusi prasarana pada 11 Mei 2020 menggantikan bekas Hakim Besar Malaya Tan Sri Zahra Ibrahim yang meletak jawatan pada 7 Mei 2020. Azalina Othman Said mencadangkan Dewan Rakyat kembali bersidang kerana menganggap ia satu-satunya cara untuk Malaysia melangkah ke depan bagi menangani wabak penyakit berbahaya. Bagaimanapun, kata timbalan Speaker Dewan Rakyat itu, bagi mengelakkan drama yang tidak diingini, dia mencadangkan tiada usul undi tidak percaya dibawa sehinggalah pandemik berjaya dikawal dan imuniti kelompok mencapai tahap 50%. Tiada pilihan raya umum patut diadakan. Sebaliknya, kerajaan darurat sementara dengan kabinet darurat harus dibentuk dengan wakil-wakil dari seluruh parti politik. Katanya dalam kenyataan bertajuk, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Tambah anggota Parlimen Pengerang itu lagi untuk memastikan syarat quorum mencukupi bagi sidang itu dijalankan. Ruang yang ada pada Dewan Rakyat dan negara cukup besar bagi memastikan penjarakan fizikal dapat dilaksanakan. Pada Januari lalu, Azalina menolak gesaan UMNO supaya ahli Parlimen menyatakan sokongan agar sidang Parlimen diadakan segera berhubung proklamasi darurat. Kata Azalina, dia tidak bersetuju dengan permintaan partinya itu kerana terdapat isu perundangan yang wajar dipertimbangkan, terutama membabitkan kuasa dan budi bicara yang di-Pertuan Agong di bawah Perlembagaan Persekutuan. Pada 24 Februari, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menzahirkan pandangan bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa. Justru Agong menunggu nasihat daripada kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin untuk mengadakan sidang tersebut. Kata Azalina, sidang Parlimen ketika ini boleh diadakan secara maya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk memastikan proses persidangan Parlimen yang efisien. Melabuhlah untuk menyediakan Parlimen maya dan ucapan ke sistem teks. Ianya bukan mahal, malah aplikasi Zoom menjadikan pilihan mengundi untuk memudahkan proses pengundian di Parlimen, dan saya dengan senang hati menggunakan fungsi senyap atau mute untuk menghentikan kesalahan ahli Parlimen yang terlalu banyak bercakap, katanya lagi. Selain itu, Azalina berkata, jurang ideologi politik dan ahli Parlimen harus ditamatkan dan mereka perlu bekerjasama sebagai satu kumpulan Malaysia. Katanya semua ahli Parlimen perlu dilengkapkan dengan pengetahuan berhubung wabak penyakit berbahaya bagi meningkatkan kesedaran kepada rakyat. Bekerja sebagai
satu tim Malaysia untuk mengurangkan krisis keyakinan yang mengabulkan negara untuk merapatkan defisit kepercayaan antara rakyat dan pentadbir kerajaan. Sila gunakan kami anggota parlimen yang dipilih secara berperlembagaan sebagai ejen komunikasi dan kesihatan awam bagi menyebar maklumat. Lengkapkan kami dengan semua maklumat kesihatan yang diperlukan dan data mengenai wabak penyakit berbahaya, katanya.